Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada membuat satu video yang mana menunjukkan bagaimana teknik manipulasi dan juga delusi Kapten Hafiz apabila menjawab ataupun mengkritik sesuatu persoalan hinggakan membuatkan orang melihat dan menganggap bahawa apa yang dijawab dan dikritiknya itu betul, dan orang yang dikritiknya itu sentiasa akan kelihatan seperti salah. Di dalam video ini Di dalam video tersebut saya ada menunjukkan macam ni. Saya menunjukkan apabila ada sesuatu isu ataupun persoalan, Kapten Hafiz akan membuat satu delusi di dalam minda dia bahawa persoalan itu adalah ini, dan dia berhujah terhadap perkara yang didelusikannya ini. Boleh tengok video tersebutlah. Cuma hari ini saya nak menunjukkan bukti dan contoh bagaimana beliau melakukannya, dan kita boleh lihat manipulasi atau delusinya, ataupun mungkin juga kita boleh menganggap dia sebagai seorang yang jahil outright. Contoh ataupun bukti yang akan saya gunakan ini adalah berdasarkan video Kapten Hafiz sendiri, yang mana beliau letakkan tajuk sebagai Dr. Haris versus Dr. Haris, yang mana dia nak mengatakan kononnya saya kontradik diri saya sendiri di dalam video saya, satu video yang sama. Jadi saya ambil contoh ini sebabnya adalah dia memainkan kata-kata saya sendiri di dalam video tersebut, dan dia mengatakan bahawa kata-kata saya itu kontradik. Jadi sebab menggunakan kata-kata saya sendiri, jadi saya boleh menunjukkan kepada anda secara jelas bagaimana dia boleh salah faham, kefahaman yang melencong terhadap kata-kata seseorang itu. Jika saya mengambil kata-kata imam ataupun menakalkan daripada imam-imam besar, mungkin orang akan mengatakan kefahaman itu kefahaman saya sendiri, imam tu maksud lain. Ataupun jika saya mengambil contoh daripada buku-buku penulisan, mungkin orang kata buku itu bermaksud seperti lain, kan? Kita boleh kontradik terhadap maksud-maksud tersebut, kan, kefahaman masing-masing. Tapi ini kata-kata saya sendiri, mestilah saya lebih faham tentang kata-kata saya berbanding orang lain. Seperti kata brother ni, yang mana dia ni adalah kumpulan di sanalah, kumpulan sana sendiri, dan dia mengatakan macam ni, kita tengok ni. Kau nak faham apa orang cakap dari penulisan dia, kau faham macam mana dia faham, dan bukan kau ambil kenyataan orang kemudian kau faham dengan cara kau. Dia nak kata bahawa apabila kita nak kritik seseorang, kan, ini dia kata penulisan lah, tapi sama je penulisan ke percakapan ke, bila kita nak kritik seseorang, kita kena faham seperti mana orang tu faham, orang tu sampaikan apa yang dia nak sampaikan, kan. Kita kena faham seperti dia faham, barulah kita boleh kritik. Bukan kita faham ikut kepala kita, kemudian dia kata apa kat sini, kemudian kau faham dengan cara kau sendiri, kemudian kau kritik berdasarkan apa yang kau faham. Inilah sebiji apa yang berlaku kepada Kapten Hafiz. Apa yang saya cakap lain, dia faham ikut kepala dia sendiri, kemudian dia kritik berdasarkan apa yang dia faham. Dia berdelusi lah, dia berdelusi kata kefahaman dia itu betul. Kita mainkan dulu video Kapten Hafiz tu, dan kemudian kita ulas selepas itu. Tanya. Kedua tentang contradiction ini, Dr. Haris versus Dr. Haris, ialah Dr. Haris berkata kepada saya, baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, jadi dia memuji saya bahawa baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, tetapi kemudian dia kontradik, dia menyelisihi, dia menentangi kenyataannya itu dalam video yang sama juga. Baik, saya mainkan dulu apa pujian beliau kepada saya, kemudian saya mainkan saya mainkan dulu pujian beliau kepada saya. Baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, pendek sangat kan? Kita mainkan sekali lagi sebab kita sukalah ada orang puji kita, kan. Alright, saya mainkan sekali lagi. Baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, alright. Okey, memang betul lah saya ada puji Kapten Hafiz sebab nak mempertahankan Dr. Rozaimi. Dan dekat sini kita dapat lihat bagaimana Kapten Hafiz ni genuinely kelihatan sangat happy apabila dipuji. Jika kita dengar apa yang Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, bahawa orang yang suka dipuji ni adalah orang yang merasakan dirinya sempurna.
Tapi tak apa, itu cerita lain. Okey. Seterusnya kita dengar apa yang Kapten Hafiz kata, yang dikatakannya sebagai kontradik itu. Kita tengok. Sekarang saya mainkan pula dalam video yang sama, seminit lebih sikit kemudian dia contradict himself. He contradicts himself. Dia menyelisihi dirinya sendiri. Kita dengar pula apa dia kata. Hanya seminit lebih sikit selepas itu saja. Kita dengar. Satu lagi yang peliknya Kapten Hafiz ni, saya lihat Kapten Hafiz sangat kuat nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Kita heran Dr. Mazhar pun bila saya buat sesuatu video terhadap Dr. Mazhar, Kapten Hafiz tak masuk campur pun. Tak mempertahankan Dr. Mazhar. Tapi bila saya buat video terhadap Dr. Ruzaimi, mesti Kapten Hafiz akan kalang kabut nak reply, menarik perhatian. Dia kata di awal videonya, menarik perhatian dia, Kapten Hafiz. Kan? Apabila saya buat video Dr. Ruzaimi. Pelik kenapa Kapten Hafiz sangat seronok, sangat bersemangat nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Adakah sebab Dr. Ruzaimi rektor Quips? Ini satu soalan. Jangan kata saya nak fitnah pula. Saya tanya, adakah sebab Dr. Ruzaimi rektor Quips dan Kapten Hafiz nak minta sertifikat ataupun sijil percuma daripada Dr. Ruzaimi? Rektor Quips kan. Dr. Mazhar tak pertahan pula. Orang lain saya komen tak pertahan. Tapi bila Dr. Ruzaimi saya komen, mesti laju Kapten Hafiz nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Ada apa-apa ke? Ada udang di sebalik mi ke? Ya, Kapten Hafiz? Okey. Nampak tak? Dengar tak macam mana dia dengan begitu jelas? Pada awalnya memuji saya dengan baguslah. Alhamdulillah nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Tak ada masalah. Niat yang baik. Kemudian dia boleh pula kata macam yang kita baru dengar Okey, nampak? Dengar? Dia kata apa yang saya sebut itu sebagai kontradik. Okey. Sebab saya yang cakap, seperti yang saya sebut tadi, dia patut faham seperti mana yang saya sampaikan. Jadi saya sampaikan seperti yang saya sebut di dalam video tersebut. Mula-mula saya kata, baguslah, tak ada masalah. Alhamdulillah nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Kan? Lepas tu seminit kemudian saya kata nak mempertahankan Dr. Ruzaimi. Kemudian kenapa hanya Dr. Ruzaimi? Bagaimana dengan Dr. Mazhar yang saya maksudkanlah, Dr. Mazhar dan lain-lain, dia hanya pertahankan Dr. Ruzaimi. Tapi tak mempertahankan Dr. Mazhar ataupun mungkin Syihabuddin, yang mana saya pernah juga kritik. Saya pernah kritik Dr. Mazhar, saya pernah kritik Syihabuddin, saya pernah kritik orang-orang lain. Tapi semua orang tu dia tak pertahankan. Dia hanya mempertahankan Dr. Ruzaimi. Itu yang dimaksudkan pada ayat kedua itu, 1 minit selepas tu. Tapi kita nampak bagaimana Kapten Hafiz ni, selepas 1 minit dia dah confused, dah celaru dan faham benda lain. Nampak tak? Jadi kita tunjuk dekat sini bagaimana ia berfungsi. Isunya adalah kenapa hanya Dr. Ruzaimi yang dipertahankan. Kenapa dia tidak pertahan Dr. Mazhar dan lain-lain. Itu yang saya sebut. Kan dia pertahan Dr. Ruzaimi tapi tidak mempertahankan Dr. Mazhar dan lain-lain. Kenapa? Itu soalannya. Itu isu yang dibangkitkan di dalam video yang saya sebut itu. Tapi apa yang didilusi oleh Kapten Hafiz adalah kontradiksi. Mula-mula saya puji dia, kemudian saya tanya pula kenapa tak pertahankan yang lain-lain. Kenapa hanya pertahan Dr. Ruzaimi? Itu bukan kontradiksi. Mungkin Kapten Hafiz tak faham perkataan kontradiksi kot, kan? Perkataan-perkataan yang disalahfahami, yang dia faham lain, itu memang banyak dah lah dalam video-video saya tunjuk. Maksud perkataan tu lain, dia faham lain. Memang banyak kali dah. Itu perkataan sahaja. Ini ayat-ayat ataupun statement yang digunakan oleh orang. Kita tengok. Saya tanya, mula-mula saya puji, dia dah seronok dah. Kemudian saya tanya dia, kenapa hanya Dr. Ruzaimi? Kenapa tidak mempertahankan Dr. Mazhar dan lain-lain? Dengar tak apa yang saya sebut tu? Satu, dia hujahkan kontradiksi tersebut. Konon-kononnya kontradik antara mula puji, kenapa kemudian tanya, dia hujah benda tu. Kemudian dia hujah yang keduanya, dia menggunakan hadis daripada Anas bin Malik tu. Dia haruslah membantu orang-orang yang dizalimi, dia katakan. Hadis Sahih Bukhari 6438. Yang mana itu adalah perkara lain untuk membantu saudara sesama Muslim yang zalim dan yang dizalimi.
Itu untuk semualah, untuk yang zalim dan yang dizalimi. Bukan hadis tersebut nak guna kenapa pertahan ataupun defend Dr. Rozaimi sahaja. Itu adalah untuk semualah. Jadi hadis itu juga kena kepada dia. Kenapa? Hadis itu menyebut untuk mempertahankan, membantu saudara-saudara kita yang zalim dan yang dizalimi. Maksud dia semualah, kan? Termasuklah Dr. Mazhar, Syihabuddin atau orang lain. Apabila saya kritik, patutnya dia defend lah juga orang-orang lain tu. Hadis tu kata macam tu. Tapi yang dia faham hadis tersebut untuk menjawab kenapa hanya nak pertahankan Dr. Rozaimi, tak pertahan Dr. Mazhar yang lain-lain. Kena tak hadis tersebut dengan apa yang isu yang saya sebut di dalam video tersebut? Kena tak? Tak kena. Hadis tersebut juga terkena kepada dia sendiri. Kenapa hanya Dr. Rozaimi? Banyak kali saya ulang ni. Harap-harap anda fahamlah apa yang saya sebut di dalam video tersebut. Saya sebut, kenapa hanya Dr. Rozaimi? Saya ulang lagi. Kenapa tidak Dr. Mazhar, tidak Syihabuddin, tidak yang lain-lain? Untuk memudahkan kefahaman semua, saya letak satu summary slide dekat sini yang mana persoalannya adalah kenapa hanya Dr. Rozaimi sahaja yang dipertahankan oleh Kapten Hafiz, kenapa tidak orang-orang lain? Kapten Hafiz tidak menjawab. Kapten Hafiz tidak menjawab ni, tapi dia memberikan satu dilusi, dia memberi hujah yang keluar tajuk. Yang mana bolehlah kita kata sebagai falasi ataupun strawman. Kapten Hafiz buat satu strawman kemudian berhujah terhadap strawman tersebut. Jadi soalannya, kenapa hanya Dr. Rozaimi itu tidak dijawab? Dalam video asalnya saya tanya, ada udang di sebalik mi kah sebab Dr. Rozaimi saja yang dipertahankan oleh Kapten Hafiz? Mungkinkah atas sebab nak dapatkan sertifikat percuma daripada Quips, kan? Atau sekarang saya terfikir mungkin juga sebab Kapten Hafiz tahu Dr. Rozaimi akan post video tersebut di dalam Facebook Dr. Rozaimi. Jadi apabila post di dalam Facebook Dr. Rozaimi, maka Kapten Hafiz akan dapat tariklah penonton-penonton dan juga subscriber-subscriber baru, kan? Mungkin, kan? Itu satu soalan. Kemudian seperti yang saya sebut tadi, dia membuat strawman, dia mengatakan kontradiksi. Benarkah ada kontradiksi? Sebab mula-mula saya buat bagi pujian kepada dia yang mana dia dah seronok dah. Pujian-pujian tersebut saya mengatakan bahawa tak ada masalah, alhamdulillah, baguslah nak pertahan Dr. Rozaimi, kan. Yang mana pujian itu tetap kekal. Tak ada perubahan pun. Saya tidak kata mula-mula saya puji kemudian saya membuat kontradiksi dengan mengatakan apasal buruk sangat perangai nak pertahan Dr. Rozaimi. Kalau saya kata macam tu, betul lah kontradiksi. Mula-mula puji kemudian saya kata buruk. Sebagai contoh, kalau mula-mula kata tak perlulah tauliah untuk bagi ceramah-ceramah agama ni, kemudian kata perlu tauliah. Nampak? Mula-mula tak perlu, kemudian perlu. Itu barulah kontradiksi. Ini puji-pujian. Saya bagi puji-pujian, masih kekal di situ. Kemudian satu soalan, saya tanya, kenapa hanya Dr. Rozaimi? Kenapa tidak orang-orang lain, Dr. Mazhar atau yang lain-lain tu? Nampak tak? Mana ada kontradiksi di situ? Sebab pujian saya kepada Kapten Hafiz masih kekal. Tak ada kontradiksi. Kemudian satu lagi adalah soalan, kenapa hanya Dr. Rozaimi? Macam mana Kapten Hafiz boleh berdilusi bahawa ia adalah satu kontradiksi? Kedua, Kapten Hafiz menggunakan hadis yang salah. Hadis salah. Hadis tersebut adalah untuk bantu semua saudara Muslim. Lainlah kalau Kapten Hafiz membawa satu hadis yang mengatakan bahawa cukuplah hanya seorang saudara Muslim yang kita bantu, cukup dah tercapai dah tanggungjawab sebagai seorang mukmin. Jika ada hadis yang sebegitu, barulah betul. Ini hadis untuk semua saudara Muslim. Jadi kenapa Kapten Hafiz tidak ikut hadis daripada Rasulullah SAW ini untuk membantu semua Muslim? Kenapa Kapten Hafiz hanya memilih seorang sahaja untuk mempertahankan, untuk bantu? Kenapa tidak bantu semua Muslim-Muslim yang lain? Jadi tidak mengikut hadis, kan? Dan salah guna hadis. Jadi sekarang kita tahu apabila orang sebut saja hadis, orang sebut kalam ulama, tidak semestinya betul, kan? Kita kena nilai adakah hadis ataupun kalam-kalam tersebut, pertama, difahami dengan betul. Keduanya, adakah digunakan pada tempat yang betul. Kemudian Kapten Hafiz tambah lagi, membuat cerita lagi, membuat naratif sendiri yang konon-kononnya saya tak tahu hadis tersebut. Ini satu lagi naratif sendiri, kan? Sudahlah salah guna hadis, kemudian nak kata orang tak tahu hadis tersebut. Padahal dia yang tak tahu nak menggunakan hadis itu di mana. Kan? Salah guna hadis, kemudian kata orang tak tahu hadis tersebut sebab orang tu tidak
menyebut hadis itu. Kita tak sebut hadis tersebut sebab kita nak tanya soalan kenapa seorang saja. Memang tak sesuai pun hadis itu di dalam situasi ini. Dan hujah yang dia tunjuk itu memang semua orang yang dengar angguk-angguk kata, oh betul lah, kontradik lah. Oh betul lah Dr. Haris dah kontradik dengan Dr. Haris. Nampak tak? Itulah teknik Kapten Hafiz yang mana sentiasa dia lakukan kepada semua isu yang dia timbulkan, yang dia nak jawab, kan, yang dia jawab, dia nak kritik. Dia nak kritik pejabat Mufti Negeri Sembilan, dia nak kritik Ustaz Kazim, semua banyak dilusi. Dia bayangkan benda yang lain, kemudian dia hujah benda tu, pendengar-pendengar yang lain semua anggap, oh betul lah. Padahal bukan persoalan yang asal yang dia jawab itu. Dia jawab benda yang dah terkeluar daripada konteks persoalan tersebut. Jadi kita dah lihat ini contoh yang sangat jelas. Sebab apa ini jelas? Sebab itu adalah kata-kata saya sendiri. Saya lebih faham apa yang saya cakap. Dia sepatutnya menilai, mencari kenapa saya sebut macam tu. Dia kena faham daripada situ. Jadi jika begini cara dia faham, begini cara dia mengulas, begitulah juga cara dia faham dan dia ulas kalam-kalam ulama, kitab-kitab yang dia baca. Kitab tu nak sampaikan benda lain, ulama-ulama nak sampaikan perkara lain, dia faham lain. Jadi tak ada guna orang nak kata dia baca banyak kitab dan sebagainya. Tak guna, sebab apa yang kitab tu sebut, apa yang ulama kata di dalam kitab tersebut lain, yang dia faham lain. Kemudian dia ulas pula dan dia sampaikan kepada anda semua jadi lain terus. Jadi hanya orang-orang yang berfikiran kritis, kan, yang dapat melihat, menilai bagaimana falasi atau dilusi ataupun hujah yang disampaikan oleh Kapten Hafiz ini terkeluar daripada persoalan asal. Ramai yang boleh nampak, saya tahu ramai yang nampak sebab kita lihat bagaimana ramai juga yang komen kepada Kapten Hafiz bahawa dia tak cukup ilmu untuk sampaikan. Tapi ramai juga yang terpedaya dan angguk-angguk dengan apa yang Kapten Hafiz sampaikan. Jadi saya cadang, sebab kita tidak boleh, rata-rata orang yang mendengar sukar untuk membezakan antara racun dan juga air yang jernih. Sebab racun yang telah ada di dalam air yang jernih, apabila kita lihat, kita tidak boleh nak membahagikan, mengasingkan racun tersebut. Kita nampak saja air itu jernih tapi kita tak tahu dalam tu ada racun. Cara yang terbaik adalah tinggalkan terus air tersebut. Sebab kita takut, kita bimbang apabila minum air tersebut yang mengandungi racun yang kita tak nampak. Sebab sukar untuk kita melihat dan menilai racun di dalam air tersebut. Jadi itulah Kapten Hafiz. Begitulah cara yang beliau sentiasa gunakan untuk memberi hujah, yang mana apabila anda lihat memang kelihatan benar, memang kelihatan betul, sedangkan ia terpesong dan tersasar jauh daripada isu sebenar. Dan dalam kes ini dah menjadi satu fitnah lah. Dah tak betul dah, sebab tidak ada kontradiksi pun di dalam kenyataan saya tersebut. Yang lain-lain saya akan sambung ulas dan juga beri penerangan kepada anda supaya anda lebih jelas teknik dan juga kepesongan yang Kapten Hafiz bawa ni. Semoga kita akan terselamat daripada dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berpegang kepada hujah yang disampaikan oleh Kapten Hafiz. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.